Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaifalukum? Apa khabar abang-abang, kakak-kakak, ustaz-ustazah mungkin bersama, dan ayah-ayah, ibu-ibu mungkin juga bersama dengan kita yang dirahmati dan dikasihi sekalian. Saya doakan dalam keadaan yang sihat walafiat. Alhamdulillah kita bertemu sekali lagi di alam maya untuk meneruskan perjuangan dalam pendidikan Islam study online bersama Ustaz Rohisham Abidin. Dah makan ke? Selalu tanya dah makan ke belum kan? Sekejap lagi ada pula yang komen kat bawah, dah makan? Belum lagi. Macam sembang pula kan? Tak apa, insyaAllah yang penting apa nama ni, orang kata apa, pertemuan kita ni kita doakan agar dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah. Okey, baik. Abang-abang, kakak, pelajar tingkatan 2 kita dah ready dengan pelajaran pada hari ini. Pelajaran 21, Hijrah Detik Bersejarah. Tajuk yang agak perlu untuk ambil berat kerana bab ini ataupun kisah ataupun perbincangan pada topik ini memerlukan pada ingatan dan juga kefahaman, insyaAllah. Okey, dah ready? Dah sedia? Jom kita mulakan pembelajaran pada hari ini. Seperti biasa, duduk dalam keadaan yang tertib dan tenang, keadaan yang paling seronok, paling sampai, paling mudah untuk memperolehi ilmu. Dan jom kita mulakan dengan baca Al-Quran Al-Fatihah dan salawat kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Kita terus dengan doa berdarah hati, moga-moga Allah membuka hati kita, memudahkan urusan pembelajaran kita pada hari ini. A'udzubillahi samii'al 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Okey, pastikan peralatan kita berada di hadapan, siap untuk pembelajaran pada hari ini. Buku teks, buku tulis, buku nota, buku kerja, pen, pensel, kertas, apa lagi, madam, liquid paper, semualah dah siap. Dan kita fokus untuk pelajaran pada hari ini. Sambil-sambil kita ikhlaskan hati untuk belajar. Jangan kerana terpaksa, sebab terpaksa nanti payah nak dapat ilmu. Ikhlaskan hati. Untuk pelajaran pada hari ini, bidang sejarah dan tamadun Islam. Buku teks muka surat 157 hingga 163, insyaAllah. Sama-sama kita telusuri tajuk pelajaran 21, Hijrah Detik Bersejarah tingkatan 2. Okey, jom kita mulakan maksud hijrah Rasulullah. Sebelum ni kita dah masuk pada kisah tentang Nabi SAW nak mau melakukan hijrah, melakukan hijrah. Sekarang kita nak lebih detail tentang hijrah Nabi SAW. Okey, kita mulakan dulu yang pertama, iaitu tentang maksud hijrah Rasulullah itu sendiri. Kita akan pergi pada dua, iaitu bahasa dan juga istilah. Kita mulakan dulu dengan bahasa. Bahasa iaitu hijrah, berhijrah di sudut bahasa iaitu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu sudut bahasa. Maknanya kita berada di satu tempat, kemudian kita pergi ke tempat yang lain. Itu dinamakan hijrah di sudut bahasa. Namun begitu di sudut istilah, perpindahan Rasulullah. Bila kita cerita tentang hijrah Rasulullah, di sudut istilahnya itu bermaksud perpindahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan umat Islam dari mana? Dari Mekah ke Madinah atau Yathrib. Yathrib pada waktu tersebut dinamakan Yathrib. Bukan Madinah lagi. Okey. Jadi
point di sini ataupun orang kata keyword di sini iaitu perpindahan Rasulullah dan umat Islam dari Mekah ke Madinah. Nah, peristiwa hijrah ini berlaku pada tahun ke-13 kerasulan. Maknanya Nabi telah pun melakukan proses dakwah di Mekah setelah berapa tahun? 13 tahun. Jadi kot terlupa nak ingat bila waktu hijrah Nabi tu. Ingat Nabi berdakwah selama berapa tahun? 23 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Jadi apabila telah berlalu 13 tahun di Mekah, maka itulah yang berlakunya proses ataupun peristiwa hijrah ini. Jadi kot senang nak ingat kan. Berlaku pada tahun ke-13 kerasulan. Okey, umat Islam berhijrah ke Madinah secara beransur-ansur selepas menerima arahan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya apa? Umat Islam pada waktu itu nak berhijrah ke Madinah bukan secara keseluruhannya keluar daripada Mekah. Mereka pergi kadang seorang, kadang 2 orang, kadang 3-4 orang, lepas tu seorang balik, beransur-ansur, tapi semua. Peristiwa ni memakan masa. Okey, mereka keluar dari kota Mekah secara rahsia. Sebab apa? Kalau mereka keluar secara terang-terangan, umat Islam akan ditangkap, umat Islam akan disiksa dan ditahan, dihalang daripada keluar daripada Mekah. Maka mereka pun keluar secara rahsia, sembunyi-sembunyi, supaya tidak diketahui oleh kaum musyrikin. Tiada seorang pun sahabat yang berani berhijrah secara terang-terangan kecuali Umar bin Al-Khattab. Pasal apa Umar saja yang berani? Sebab orang lain pun tak berani dengan Umar. Sebab Saidina Umar ni merupakan seorang yang garang, seorang yang tegas. Kalau siapa lawan dengan dia, kira nak berperang, orang kata nak tumbuk macam tu lah lebih kurang maksudnya. Sebab Saidina Umar ni seorang yang garang, jadi orang lain pun semua tak berani dekat dia. Jadi orang lain berhijrah secara rahsia, akan tetapi Saidina Umar orang kata relax je kan, keluar daripada Mekah pergi ke Madinah. Okey, setelah hampir 2 tahun, peristiwa ni beransur-ansur ini berlangsung selama 2 tahun, hampir 2 tahun. Para sahabat beransur-ansur berhijrah ke Madinah. Barulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah setelah mendapat isyarat daripada Allah Subhanahu wa taala. Nabi berhijrah bukan pakai ikut suka Nabi je. Bukan pakai ikut hampa pergi dululah, aku pergi lambat sikit. Tak. Semuanya atas wahyu, semuanya atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Maknanya setelah umat Islam yang berada di Mekah keluar daripada Mekah ke Madinah, selesai semua, dah selesai, Allah turunkan wahyu dan beri isyarat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan hijrah. Barulah Nabi berhijrah. Lebih kurang 2 tahun menunggu saat untuk berhijrah tersebut. Okey, jadi fahamlah kita bahawa hijrah ini bukan satu perkara yang mudah, bukan satu perkara yang orang kata simple. Bahkan dia sangat rumit dan sangat sukar untuk Nabi melakukannya bersama dengan umat Islam pada waktu tersebut. Okey, spektrum ilmu kita tengok, hijrah juga diertikan sebagai berpindah daripada kehidupan yang buruk kepada kehidupan yang lebih baik. Ini di sudut kita lah. Sudut kita, hijrah juga merupakan satu islah diri, ubah diri daripada satu benda yang kita tak buat dengan baik. Orang kata akhlak buruk lah. Akhlak buruk, kita nak hijrah diri kita kepada kehidupan yang lebih baik. Okey, jadi inilah antara peta yang kita nak sebutkan. Peristiwa hijrah ini kalau nak ikut bukannya dekat Madinah dengan Mekah tu, bukannya dekat jauh. Jadi Nabi berjalan kaki saja pergi ke Madinah, ke utara. Okey, kemudian yang kedua, faktor yang mendorong berlakunya hijrah. Faktor yang mendorong berlakunya hijrah iaitu yang pertama, kenapa peristiwa hijrah ini berlaku? Apakah faktor? Apakah penyebabnya? Apakah puncanya?
Yang pertama tak lain tak bukan adalah isyarat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah suruh, Allah perintah berdasarkan satu ayat daripada surah Al-Anfal ayat yang ke-30. Allah Subhanahu Wa Taala mengisyaratkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya berhijrah sebagaimana firman-Nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iz yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, dan ingatlah ketika orang kafir musyrik, yakni orang yang berada di Mekah pada waktu tersebut, menjalankan tipu daya terhadapmu untuk menahanmu atau membunuhmu atau mengusirmu, mereka menjalankan tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya mereka, kerana Allah sebaik-baik yang menggagalkan tipu daya. Ni Allah isyaratkan kepada Nabi SAW, jangan takut, jangan risau, jangan khawatir jika mereka nak tahan kamu wahai Rasulullah, wahai Muhammad. Mereka nak membunuhmu ataupun mereka nak mengusirmu, mereka melakukan tipu daya, mereka melakukan strategi, mereka duk plan. Jangan risau, kerana Allah yang akan menggagalkan tipu daya mereka, Allah yang akan menggagalkan perancangan mereka. Jadi ini isyarat kepada Nabi SAW untuk berhijrah. Yang pertama. Yang kedua, kita tengok spektrum ilmu. Antara orang yang terawal berhijrah termasuklah Abu Salamah. Beliau tidak dapat membawa isterinya dan anaknya berhijrah bersama-sama kerana dihalang oleh anggota keluarganya. Anggota keluarganya waktu tu tidak membenarkan isteri dan anaknya ikut sama berhijrah ke Madinah. Jadi Abu Salamah ni orang yang awal berhijrah. Pergilah beliau seorang diri ke Madinah. Okey, seterusnya kita tengok faktor yang mendorong berlakunya hijrah yang kedua, kerana untuk menjaga, memelihara akidah. Akidah siapa? Akidah umat Islam yang berada di Mekah pada waktu tersebut, yang mana sering ditekan, sering diuji dengan berbagai-bagai ujian. Umat Islam mengorbankan tanah air dan harta mereka demi menyelamatkan akidah tauhid yang lebih berharga. Abang-abang, kakak-kakak yang dirahmati Allah sekalian, umat Islam pada waktu tersebut, ada di antara mereka juga adalah orang yang kaya, orang yang banyak harta, orang yang banyak tanah. Akan tetapi apabila mereka diperintahkan untuk melakukan hijrah, mereka tidak boleh membawa harta benda mereka. Mereka tak boleh membawa kekayaan mereka bersama ke Madinah. Apa yang mereka lakukan? Mereka sanggup tinggalkan, mereka sanggup korbankan harta benda dan juga tanah air mereka semata-mata untuk menyelamatkan akidah tauhid mereka yang lebih berharga. Tu, nak jaga akidah umat Islam, mereka kena keluar daripada Mekah, mereka pergi ke Madinah. Okay. Yang kedua. Yang ketiga, pelawaan penduduk Yathrib itu sendiri. Pelawaan penduduk Yathrib itu sendiri. Sekumpulan penduduk Yathrib telah mempelawa Rasulullah SAW untuk menjadi pemimpin mereka di Yathrib. Orang Madinah kenal Nabi. Orang Madinah tahu bahawa Nabi SAW ni orang yang terbaik untuk menjadi pemimpin mereka. Sebab itu mereka offer dekat Nabi datang ke Madinah dan mereka nak bagi Nabi menjadi ketua kepada mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, Rasulullah SAW mengadakan bai'ah Aqabah pertama. Apa dia? Sekejap lagi kita tengok. Dan bai'ah Aqabah kedua dengan sekumpulan penduduk di Yathrib. Pendudukan di Yathrib, Nabi buat perjanjian. Bai'ah Aqabah pertama dan kedua ni adalah satu orang kata undang-undang ataupun perjanjian. Yang mana ini antara perjanjian yang paling awal dilakukan oleh sesebuah organisasi. Masya Allah, cukup hebat kita sebagai orang Islam. Kena berbangga kerana antara perlembagaan yang terawal yang ditandatangani, antaranya yang dilakukan oleh Nabi SAW sendiri. Baginda telah menghantar Mus'ab bin Umair untuk berdakwah dan mengajar Al-Quran kepada
penduduk di Yasrib. Penduduk Yasrib waktu tu tak ada siapa lagi yang mengajarkan kepada mereka Al-Quran. Tak ada siapa yang berdakwah kepada mereka. Jadi Nabi hantar Mus'ab bin Umair ni pergi ke Madinah untuk melakukan aktiviti dakwah dan mengajarkan Al-Quran kepada mereka, yang ni penduduk Yasrib. Kemudian ini kita nak tengok isi kandungan bai'ah Aqabah pertama. Bila Nabi sampai ke Madinah, Nabi melakukan satu perjanjian dengan mereka, iaitu dinamakan bai'ah Aqabah pertama. Antara isi kandungan perjanjian antaranya yang pertama, tidak menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Nombor satu, mereka tidak boleh menyekutukan Allah. Maknanya mereka hanya wajib, hanya perlu untuk menyembah Allah yang esa. Tak boleh dah sembah berhala dan sebagainya. Tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak, tidak mengada-ngadakan dusta dan tidak menderhakai perkara yang baik. Jika kita tengok dari sudut orang kata apa, perjanjian, isi perjanjian ini Masya Allah cukup sempurna bagi membentuk sebuah masyarakat yang harmoni. Bermula dengan akidah, kemudian disertai dengan akhlak dan syariah. Masya Allah, lengkap. Walaupun orang kata sikit dan simple, akan tetapi ini adalah satu perkara yang sangat penting untuk membina sebuah masyarakat yang terbaik. Kemudian datang pula bai'ah Aqabah yang kedua atas beberapa peristiwa, iaitu apa isi kandungannya? Melindungi dan mempertahankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri seperti melindungi keluarga sendiri. Ini isi kandungan bai'ah pertama dan bai'ah kedua. Bai'ah Aqabah pertama, bai'ah Aqabah kedua. Kemudian kita teruskan lagi dengan faktor yang mendorong berlakunya hijrah yang keempat, iaitu penentangan musyrikin Quraisy semakin kuat. Pada waktu tersebut semakin rancak orang-orang Quraisy ni nak tangkap orang Islam, nak seksa orang Islam, nak rosakkan akidah orang Islam, termasuk mereka sendiri berpakat untuk nak membunuh Nabi. Sampai tu kita tengok. Yang pertama, musyrikin Mekah melakukan berbagai bentuk penentangan, termasuklah penyiksaan terhadap umat Islam. Yang mana seperti mana yang kita sedia maklum dan ketahui, bagaimana Sayyidina Bilal bin Rabah ditangkap dan disiksa, diletakkan di atas padang pasir yang panas, dibuka bajunya, diletakkan di bawah matahari, terik matahari, diletakkan pula batu di atas badannya dan paksa untuk mengakui bahawa Tuhan yang disembah bukannya Allah. Masya Allah. Akan tetapi apa yang Sayyidina Bilal sebut, Allahu Ahad, Allahu Ahad. Sampai tu Masya Allah, cukup hebat iman seorang sahabat Nabi yang dinamakan Bilal bin Rabah. Itu satu contoh. Banyak lagi contoh-contoh yang lain yang kita nak sebutkan tentang penyiksaan terhadap umat Islam pada waktu tersebut. Kemudian tekanan ke atas Rasulullah SAW pula semakin hebat, terutamanya selepas kematian bapa saudara baginda, iaitu Abu Talib. Pada waktu Nabi berdakwah, waktu Abu Talib masih lagi hidup, bila Nabi berdakwah, orang nak kata apa dekat Nabi tak boleh. Bukan tak boleh, tak gamak nak kata. Sebab Abu Talib ni antara orang yang berpengaruh dalam masyarakat Mekah waktu tu. Jadi bila orang nak kata dekat Nabi SAW, Abu Talib akan bela, Abu Talib akan backup, macam itulah lebih kurang. Jadi bila Nabi nak dakwah, orang-orang Quraisy ni dia tak kacau sangat. Akan tetapi apabila Abu Talib meninggal dunia, maka orang Quraisy ni dia kata apa? Clear dah, tak ada orang nak bela Nabi. Jom kita pi tekan dekat Muhammad ni. Jom kita pi lawan Muhammad ni, sebab tak ada orang nak bela dia dah. Kita pun tak ada dah halangan dah. Macam tu. Kemudian ni kemuncak kemuncak kepada penentangan mereka ialah mereka berpakat, mereka buat mesyuarat, mereka buat pakatan di Dar An-Nadwah untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kemuncak lah, orang kata apa, klimaks kepada peristiwa hijrah Nabi. Sebelum Nabi berhijrah, inilah pakatan ataupun perancangan mereka nak bunuh Nabi sampai ke tahap tu. Jadi
Ini antara faktor-faktor yang mendorong berlakunya hijrah. Okey. Perkataan membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Dar An-Nadwah. Ini antara peristiwa yang berlaku dalam perkataan tersebut. Mesyuarat bersetuju agar seorang pemuda yang gagah daripada setiap puak dipilih membunuh Nabi SAW secara serentak. Tengok depa plan ni memang orang kata cantik dah. Bagi depa lah, plan cantik dah. Depa nak lantik seorang pemuda daripada setiap kabilah, daripada setiap puak tu, yang nak bunuh Nabi ni, yang nak lawan Nabi ni, pemuda yang gagah, pi bunuh Nabi ni serentak. Maknanya pi serentak. Sebab apa? Supaya Bani Hashim, keturunan Nabi, ataupun orang kata apa, kabilah Nabi SAW tidak dapat menuntut bela atas kematian Nabi SAW. Maknanya bila mereka pergi ramai-ramai, mereka pergi bunuh secara serentak, plan mereka lah. Jadi Bani Hashim ni tak tahu kabilah mana yang bunuh, puak mana yang bunuh, tak tahu plan mereka. Nampak cerdik tak cerdik, tapi Allah maha bijaksana. Allah lagi maha kita merancang, mereka juga merancang, akan tetapi Allah yang akan menentukan segalanya. Masya Allah. Jadi depa plan ni, akan tetapi berlaku tak? Kita tengok. Kemudian ni peristiwa penting. Tadi ni faktor berlakunya hijrah. Okey, ada 4 tadi kan, ingat balik. Okey, insya-Allah. Okey, kita pergi yang seterusnya, peristiwa penting semasa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, untuk makluman dan juga pengetahuan para pelajar sekalian, abang-abang, kakak-kakak yang dikasihi, bukan satu Muharram. Yang kita dah dengar, satu Muharram detik permulaan perkiraan tahun Islam hijrah, perpindahan Nabi dan umat Islam dari kota Mekah ke kota Madinah. Kan kita dah dengar lagu tu kan. Kadang kita duk faham satu Muharram ni adalah tarikh Nabi hijrah. Sebenarnya bukan. Sebenarnya bukan satu Muharram tarikh Nabi hijrah. Bermulanya peristiwa hijrah ini ialah pada 27 Safar. 27 Safar bermulanya di Mekah. Apakah peristiwa yang berlaku pada 27 Safar? Pada waktu tengah malam. Inilah mulanya Nabi berhijrah. 27 Safar, bukan satu Muharram, 27 Safar. Pada waktu tengah malam, Rasulullah SAW keluar bersama-sama dengan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sahabat yang paling rapat dengan Nabi, iaitu Sayyidina Abu Bakar, dan juga mentua Nabi Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pula tidur berselimut di tempat baginda untuk mengelirukan musyrikin Quraisy. Maknanya Nabi menyusur keluar daripada rumah Nabi bersama dengan Sayyidina Abu Bakar, dan Sayyidina Ali mengambil tempat Nabi tidur di atas pelantar Nabi ataupun katil Nabi dengan berselimut, nak kelirukan orang-orang yang merancang nak bunuh Nabi. Pada waktu tersebut mereka telah pun kepung rumah Nabi, kediaman Nabi, dan mereka nampak ada orang dalam rumah yang sedang berselimut. Jadi mereka ingat itu adalah Nabi. Dia ingat itu adalah Nabi. Jadi mereka pun dapat masuk ke rumah Nabi, dan apabila mereka nak bunuh saja orang yang sedang berselimut, mereka tarik selimut tu, tengok-tengok orang tu adalah bukan Nabi. Dan yang sedang berselimut tu siapa? Sayyidina Ali. Maka mereka pun terkejut, mana Nabi? Macam tu. Jadi ini antara perancangan Nabi untuk mengelirukan musyrikin Quraisy. Rasulullah SAW dan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu menyusuri jalan yang tidak biasa dilalui oleh orang ramai ke Madinah. Jalan yang biasa orang lalu ke Madinah, Nabi tak pergi jalan tu. Nabi pergi ikut jalan lain, jalan yang lebih sukar, jalan yang agak jauh daripada jalan orang biasa pergi. Biasa orang jalan biasa pergi, ini jalan yang dekat, jalan yang senang kan, ada siap dah jalan dia. Tapi Nabi tak pergi jalan tu, sebab kalau Nabi pergi jalan tu memang orang tahu lah kata Nabi ikut jalan tu. Jadi Nabi pergi ikut jalan lain, jalan yang biasalah. Kalau jalan yang biasa jarang, yang tak biasa orang guna ni, memang ada banyak rintangan, banyak halangan, dan jauh daripada jalan biasa. Abdullah ni siapa?
putera Saidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, anak lelaki kepada Saidina Abu Bakar, bergegas meninjau dan melaporkan situasi yang berlaku di Mekah. Abdullah pi dekat Mekah, pi tengok apa depa sedang duk plan ataupun apa yang berlaku pada waktu tersebut di Mekah. Apabila depa nak pi bunuh Nabi, depa tak jumpa Nabi. Jadi apa yang berlaku di Mekah, Abdullah ni bawa cerita kepada bawa berita ini kepada Nabi dan juga Abu Bakar. Asma ni siapa? Putri siapa? Abu Bakar, anak perempuan kepada Sayyidina Abu Bakar pula, bertugas menyediakan makanan. Asma bawa makanan, masuk dalam jubahnya. Nampak macam mengandung kan, padahal Asma bukan mengandung, padahal Asma bawa makanan. Apabila ditanya, Asma buat macam mengandung. Ini Ustaz tengok dalam satu filem yang yang orang buat ataupun orang filmkan kisah hijrah Nabi. Apa yang Ustaz boleh ceritakan, antara itulah situasi yang berlaku pada waktu tersebut, antara situasi yang berlaku. Jadi Asma ni naik turun ke Gua Sur. Gua Sur ni tempat Nabi bersembunyi di Gua Sur. Okay, Asma naik bukit, naik ke batu-batu tu, Masya Allah, cukup payah, cukup sukar. Nak naik hantar makanan, turun pula, naik turun pula. Itulah pengorbanan seorang Sri Kandi, seorang perempuan yang orang kata lemah. Padahal orang perempuan ni, wanita ni bukan lemah. Orang perempuan ni sangat hebat dan sangat kuat. Oleh itu orang perempuan, jangan rasa lemah sangat, jangan rasa orang kata apa, tak kuat. Tak, orang perempuan adalah orang yang hebat, orang perempuan adalah orang yang kuat. Tengok Asma binti Sayyidina Abu Bakar. Okey, Amir bin Furaihah, hamba kepada Abu Bakar, membawa kambing ke pintu gua apa ni? Gua Sur, untuk menyediakan bekalan susu dan menghilangkan kesan jejak kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amir ni bawa kambing, naik atas gua, naik atas bukit, nampak macam duk pergi mengembala kambing lah. Padahal Amir ni bawa kambing yang penuh susunya, naik atas untuk menyediakan susu kepada Nabi dan juga Sayyidina Abu Bakar, dan juga menghilangkan kesan jejak tapak kaki Nabi. Bila lalu ke atas padang pasir, mesti akan nampak tapak kaki kan. Jadi Amir ni follow tapak kaki tu dan padam. Orang nampak kata ni orang bawa kambing lah mengembala, tak ada orang lalu kat sini lah. Tu dia. Perancangan Nabi lebih hebat. Masya Allah. Musyrikin Mekah sampai tak jumpa, mereka buat apa ni? Tawaran besar-besaran. Mereka tawar apa? Musyrikin Mekah ni tawar apa? Kan mereka tawarkan 100 ekor unta kepada siapa yang dapat menangkap Rasulullah. Masya Allah. Waktu tersebut seekor unta, siapa yang ada unta ni kira orang kaya lah. Walaupun seekor ni kira kaya lah. Ni nak bagi 100, Masya Allah, orang jadi mata duitan terus. Tu dia, mata nampak duit kan. Mereka berlumba-lumba nak cari Nabi, nak tangkap Nabi. Sampai offer dia kata apa? Siapa yang bawa Muhammad dalam keadaan hidup ataupun mati, kami akan tawarkan 100 ekor unta. Tu dia kepada orang yang dapat tangkap Nabi. Kelompok Quraisy membuat operasi besar-besaran menjejaki Rasulullah SAW. Sebahagian daripada mereka telah tiba di Gua Sur, tapi dengan bantuan Allah Subhanahu Wa Taala mereka tak dapat menemui Rasulullah. Mereka naik atas dah, duduk depan pintu gua dah. Akan tetapi Allah menghalang mereka, pandangan mereka dan juga pengetahuan mereka untuk mengesan Nabi yang sedang berada dalam Gua Sur tersebut. Dalam keadaan yang cemas itu, Rasulullah mententeramkan Sayyidina Abu Bakar, kerana waktu tu Sayyidina Abu Bakar rasa cemas, rasa gusar. Allah, mereka naik atas dah, lebih kurang macam tu lah. Allah, pasal apa ni, mereka dah dekat dah dengan kita ni. Tetapi Nabi tenangkan Sayyidina Abu Bakar, sebagaimana disebutkan dalam surah At-Taubah ayat ke-40. Kemudian kita tengok peristiwa yang berlaku di Gua Sur. Setelah 3 hari berada di Gua Sur, mereka keluar daripada Gua Sur, mereka menuju ke Madinah bersama-sama dengan seorang penunjuk jalan. Petunjuk jalan ni orang yang macam orang kata apa, penunjuk jalan lah, yang bernama Abdullah bin Uraiqid. Abdullah bin Uraiqid, iaitu seorang musyrik yang jujur. Dia bukan Muslim, dia orang musyrik.
orang musyrik yang ada di Mekah waktu tu, dia ni orang jujur bawa Nabi ke Madinah melalui daripada Gua Sur tersebut. Okey, daripada 27 Safar tadi sampailah 8 Rabiul Awal, Nabi sampai ke Quba. Quba ni satu tempat, tak sampai lagi di Madinah. Bila sampainya Nabi di Quba, Nabi tinggal beberapa hari di sana, dan semasa Nabi berada di Quba, Rasulullah telah membina masjid, dan itulah masjid pertama yang dibina oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Masjid Quba. Itu cerita dia. Kemudian ini sedikit selingan kepada kisah orang musyrikin Mekah, orang musyrikin yang berlumba untuk nak tangkap Nabi, yang mana sirah menceritakan Suraqah bin Malik dapat tahu ataupun berjaya menjejaki Rasulullah. Waktu Nabi duduk jalan dekat padang pasir nak pergi ke Madinah, tiba-tiba Suraqah bin Malik ni nampak Nabi dengan Abu Bakar ni sedang berjalan di padang pasir. Akan tetapi apabila Suraqah ni menunggang kuda kan, kuda ni malah laju lah. Naik kuda laju, bila nak sampai dekat Nabi, apa yang diceritakan, kuda ditunggangnya terperosok ke dalam pasir sebanyak 3 kali. Bila kuda nak sampai dekat Nabi, kuda tu tiba-tiba terjatuh, tersungkur ke dalam pasir, bangun, lari, sungkur sebanyak 3 kali. Rasulullah SAW memaafkan Suraqah dan memintanya merahsiakan pertemuan mereka, lalu menjanjikan mahkota Kisra untuknya. Itu kisah Suraqah bin Malik yang berjaya menjejaki Rasulullah. Akan tetapi Allah memelihara kekasih Allah Subhanahu Wa Taala dengan menjadikan kuda yang ditunggang oleh Suraqah dan juga pengikutnya terperosok ke dalam pasir, dan tak boleh nangkap Nabi. Okey, seterusnya pada 12 Rabiul Awal, daripada 8 Rabiul Awal tadi, Nabi meneruskan perjalanan daripada Quba terus ke Yathrib. 12 Rabiul Awal adalah tarikh Nabi sampai di Madinah, dan apabila Nabi sampai di Madinah, penduduk Yathrib bersorak gembira, seronok mereka sambil bernasyid tala'al badru alaina. Mereka sangat teruja dengan ketibaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga Sayyidina Abu Bakar. Mereka berlumba-lumba merebut tali unta tunggangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan harapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetap di rumah mereka. Mereka lawan duk tarik tali unta yang Nabi naik tu. Untuk nak bagi Nabi duduk di rumah mereka. Akan tetapi akhirnya unta Rasulullah SAW berhenti di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Jadi Nabi menetaplah di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Inilah sedikit peta perjalanan Nabi SAW. Tengok nombor 1 tu di Mekah, kemudian Nabi pergi ke Gua Sur di nombor 2, Nabi teruskan perjalanan berjumpa pergi ke tempat yang ketiga di Quba dan terus ke Madinah. Okey, seterusnya kesan daripada peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Apakah kesan yang berlaku? Kesan yang telah terjadi? Kita tengok pada 4 aspek. Aspek yang pertama sudut agama, kemudian di sudut sosial, di sudut politik dan di sudut ekonomi. Okey, semuanya satu-satu je, insya-Allah, simple. Okey, di sudut agama, sosial, politik dan ekonomi, kita tengok dulu pada yang pertama, iaitu dari sudut agama. Dari sudut agama iaitu ajaran Islam semakin tersebar kerana dakwah dapat dilaksanakan secara lebih terbuka. Apabila Nabi berada di Madinah, orang-orang Madinah menyambut kehadiran Nabi dan menyukai kedatangan Nabi ke Madinah, ke Yathrib. Jadi Nabi mudah nak menyebarkan agama Islam. Nabi dapat menyebarkan dengan lebih terbuka, dan orang-orang Madinah pun menerimanya dengan terbuka. Jadi apabila ajaran Islam semakin tersebar, dakwah dapat dilaksanakan secara terbuka, insya-Allah. Alhamdulillah. Dan kemudian pada sudut sosial, sudut kemasyarakatan, kehidupan masyarakat Madinah berubah kepada sistem hidup yang lebih baik dari sudut akidah, syariah dan akhlak. Sebab itu dalam perjanjian Aqabah pertama,
Nabi letakkan syarat ataupun letakkan, orang kata apa, isi perjanjiannya, antaranya tidak berzina, antaranya tidak, yang pertama tidak menyekutukan Allah kan, tidak berzina, tidak membunuh anak-anak, tidak melakukan tipu dalam melakukan kebaikan, tidak mengelak untuk melakukan kebaikan dan sebagainya. Semuanya itu adalah berkisar tentang akidah, akhlak syariah dan akhlak. Apabila mereka mengikut apa yang telah ditetapkan oleh Nabi SAW, maka kehidupan masyarakat berubah, totally berubah, 100% berubah. Dulu mereka bunuh anak, mereka berzina, mereka minum arak, mereka sembah berhala. Datangnya Nabi mengubah segalanya, maka kehidupan mereka lebih baik. Okey, di sudut politik pula, tertegaknya negara Islam pertama yang berdaulat di bawah pimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sudut politik, negara Islam yang pertama yang tertegak iaitulah di Madinah. Di Madinah, bukan di Mekah, di Madinah. Mekah walaupun tempat kelahiran Nabi, akan tetapi itulah Nabi keluar, hijrah keluar daripada tempat lahirnya Nabi pergi ke Madinah dan Nabi buka negara Islam yang pertama di Madinah. Kemudian Nabi barulah balik ke Mekah dan Nabi buka di Mekah negara Islam di Mekah dan Madinah. Baik, seterusnya ekonomi. Kedudukan ekonomi umat Islam semakin kukuh melalui sistem ekonomi Islam yang dilaksanakannya. Maknanya sebelum ini berlaku banyak unsur riba, penindasan, kezaliman dalam jual beli, tipu dalam jual beli dan sebagainya. Akan tetapi datangnya Islam menyucikan atau membersihkan segalanya dari sudut ekonomi, maka ekonomi umat Islam waktu itu lebih kukuh dan lebih maju. Masya Allah. Itulah kesan yang dapat kita lihat daripada peristiwa hijrah Nabi SAW ke Madinah di sudut agama, sosial, politik dan ekonomi. Kita pergi dengan seterusnya, iaitu kesan. Apakah kesan, apakah orang kata apa, impact daripada peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah? Kita tengok yang pertama. Kesannya, umat Islam perlu bijak membuat perancangan dan menyusun strategi sebelum melakukan sesuatu tindakan. Nah, apabila kita belajar tentang hijrah Nabi, apa yang perlu kita buat, abang-abang, kakak-kakak, kita kena bijak buat perancangan. Bukan kena buat perancangan saja, kita kena bijak. Nah, susun strategi. Bukan kita kena susun strategi saja, kita kena pandai susun strategi tu. Ni kadang orang tanya, buat apa ni? Saya tu buat strategi. Tengok-tengok strategi dia berceramuk, ceramuk, tak boleh nak ikut, tak boleh nak follow, buat saja ya perancangan, plan tu cantik lah, tapi tak berapa nak kena pula kan. Jadi kena bijak buat perancangan dan susun strategi. Nak buat sesuatu perkara, fikir dulu, nak buat sesuatu perkara, plan dulu. InsyaAllah bila kita ikut plan tu, ikut strategi tu, akan beroleh kejayaan dan kemudahan dalam satu tindakan kita. Umat Islam perlu sentiasa bersikap optimis. Optimis ni apa? Positif. Optimis ni apa? Yakin diri. Optimis ni apa? Sentiasa orang kata apa? Percaya diri. Percaya diri. Yakin bahawa kejayaan pasti bersama-sama dengan orang yang benar. Kalau kita benar, yakin bahawa Allah akan memberikan kejayaan kepada kita. Orang yang tidak benar ataupun orang yang ada tipu helah, tipu daya dalam tindakannya, walaupun waktu tu mungkin dia berjaya, walaupun mungkin waktu tu dapat dia melepaskan diri daripada masalah tersebut, akan tapi satu masa dia pasti akan dapat masalah di kemudian hari. Jadi abang kakak, sentiasalah kita bersikap benar. Kullukum ra'in wala kana murran. Cakaplah benar walaupun ianya pahit. Dan yang ketiga, umat Islam perlu mencari teman yang soleh, baik budi pekerti dan ikhlas membantu. Seperti kisah tadi Abdullah kan, Abdullah yang mana membawa Nabi dan Abu Bakar, walaupun dia bukan seorang Muslim, dia orang musyrik, akan tetapi dia jujur. Itu bukan kita nak catat bab teman tu. Dan teman yang sebenar-benar teman tu ialah Sayyidina Abu Bakar. Kita nak tengok, walaupun dalam keadaan sukar, dalam keadaan payah,
Sayyidina Abu Bakar tetap bersama-sama dengan Nabi, tidak tinggalkan Nabi keseorangan. Nah, sentiasa memberikan dorongan dan semangat kepada Nabi untuk meneruskan usaha-usaha dakwah. Jadi kita boleh tengok banyak kisah tentang teman yang soleh, teman yang baik, teman yang ikhlas membantu dalam peristiwa hijrah Nabi SAW ini. Kemudian yang keempat, apa yang boleh kita dapat? Nah, kesan kepada diri kita juga orang kakak, iaitulah umat Islam, kita umat Islam perlu sabar dan tabah menghadapi halangan dan cabaran dalam kehidupan. Tidak sah, tidak dinamakan kehidupan jika tiada halangan dan cabaran. Macam pantun. Tidak akan manis hidup kita apabila kita tidak berhadapan dengan ujian. Ayat padu. Jadi bila kita berhadapan dengan ujian, cabaran, halangan, apa yang perlu kita buat? Sabar. Sabar dan sabar. As-sabru minal iman. Sabar itu sebahagian daripada iman. Jika kita mengatakan kita ini orang yang beriman, abang agak datangnya ujian, sabar. Bila kita diuji dengan kewangan, diuji dengan kesihatan, diuji dengan tekanan dan sebagainya, benda pertama perlu kita buat itu sabar. Sebut di mulut, sabar. Ingat Allah, insya-Allah segala benda yang sukar akan dipermudahkan. Percayalah. Yang keempat. Yang kelima, sentiasa bertawakal. Tawakal ni apa dia? Serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Usaha sampai ke hujung, serah. Moga Allah memberikan yang terbaik kepada kita. Bila dah berserah, doa tambah. Mohon pertolongan Allah serta mematuhi segala perintahnya. Kita berusaha dalam pengajian kita, kita berusaha dalam pembelajaran kita, kita ada susah payah dah, kita dah rasa kesukarannya. Jadi bila nak sampai ke penghujung perjuangan kita, serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mohon doa agar Allah memberikan apa yang kita nak, memberikan apa yang kita usahakan dengan ganjaran yang terbaik. Dan yang ke berapa? 6. Sentiasa mengutamakan dan memelihara kesucian akidah dan keselamatan nyawa walaupun pisau di hujung leher. Nak cerita bahawa walaupun kematian mendekati kita, walaupun orang kata tekanan, ancaman nyawa itu sedang berhampiran dengan kita, apabila berkait dengan akidah, berkait dengan nyawa, maka kita kena utamakan terlebih dahulu akidah, utamakan terlebih dahulu nyawa. InsyaAllah bila kita berserah kepada Allah, kita mohon doa agar Allah memberikan keselamatan kepada kita, InsyaAllah kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, terutamanya dari sudut akidah, InsyaAllah. Okay. Dan yang terakhir, terima kasih. Terima kasih. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi Alhamdulillah sampai kita ke penghujung bagi pelajaran 21 Hijrah Detik Bersejarah. Macam mana abang kakak? Tingkatan 2 kita, okey. Alhamdulillah, saya doakan agar segala apa yang kita belajar pada kali ini dapat difahami dengan baik dan insya-Allah dapat diaplikasikan dalam kehidupan kita, terutamanya di sudut penghijrahan kita dari satu perkara yang mungkin kita rasa macam tak bagus kepada perkara yang lebih baik dan lebih sempurna, insya-Allah. Wallahu ta'ala a'lam. Terima kasih banyak-banyak kerana menonton. Sebelum kita berpisah, jangan lupa like video Ustaz. Seronok Ustaz kalau orang like ni. Jadi semangat kan. Like video, komen, share video Ustaz, insya-Allah sama-sama berkongsi pahala. Kemudian siapa yang belum lagi subscribe, Ustaz mohon untuk subscribe untuk mendapatkan info-info terkini dan video-video yang terbaru daripada Ustaz, insya-Allah, dan kita kongsi-kongsi kebaikan bersama. Kita jumpa lagi di lain masa, di lain ketika. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wallahu ta'ala alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi. Bye bye.